Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dalam program Hadis Time yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti Malaysia Kelantan. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kehidupan, kenikmatan iman dan Islam kepada kita. Dalam kehidupan ini tidak ada kenikmatan yang paling penting ialah nikmat Islam dan iman. Untuk itu, Alhamdulillah, kita teruskan perkongsian kita berkenaan dengan bab beriman kepada hari akhirat. Pentingnya kita sentiasa bercakap tentang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikat. Kerana itu adalah ramuan-ramuan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan pekeliling-pekeliling kehidupan ataupun peraturan-peraturan kehidupan yang perlu tersemat di dalam sanubari setiap manusia yang bergelar Muslim dan beriman kepada hari akhirat. Dan seterusnya, saya teruskan dengan perkongsian hadis berkenaan dengan hari akhirat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rujukan dalam kitab Mastika Hadis. Dan seterusnya kita baca bersama, kita melihat muka surat 284 bagi version Jawi. Dan hadis yang berbunyi daripada An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayamin yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Dan satu hadis berkaitan dengan hari akhirat ini yang diriwayatkan oleh Jabir. Kata Jabir, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun Nabi berkata, kata Jabir, 3 hari sebelum baginda wafat. 3 hari sebelum baginda wafat, janganlah seorang kamu, kata Nabi, mati melainkan ia berkeadaan menaruh sangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah-limpah kemurahannya. Itulah pertamanya, kita perlunya bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diuji, kita diberikan kekurangan dari segi harta, kekurangan dari segi kekeluargaan, perasaan takut tentang tidak menjadinya kebun-kebun kita dan perniagaan kita dan kematian ahli keluarga. Kita memberikan di sana adanya hikmah-hikmah yang kita belum ketahui. Kemungkinan Allah ingin memberikan kepada kita kelebihan di syurga kelak. Pertama itulah tips Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlunya kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah wa huwa khairur raziqin. Dalam Al-Quran Allah sebut Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk memahami tentang rezeki kita. Sebagaimana saya mendengar satu kisah di Radio IKIM, yang mana kisah tersebut lebih kurang satu makcik ni dia menjual tempe. Tempenya pada hari tersebut, tempe itu separuh masak, maksudnya tidak menjadi tempenya pada hari tersebut. Banyak tempe dia dijual, tetapi dia bertekad untuk menjual tempe tersebut di tempat yang biasa dia jual. Lalu datang seorang pemuda untuk membeli tempe tersebut. Lalu makcik tersebut mengatakan bahawasanya tempe yang dia buat pada hari ini adalah kurang masak. Betapa jujurnya makcik itu menyatakan bahawasanya tempe ini kurang masak dan perlu dimasakkan semula dan proses semula untuk dimakan. Lalu pemuda tersebut berkata, tidak apa makcik, memang saya memerlukan tempe yang sedemikian kerana saya ingin menghantarnya kepada ahli keluarga di luar negara. Itu adalah satu sejarah atau peristiwa yang mana Allah juga memberikan rezeki dengan apa cara sekalipun. Walaupun tempe makcik itu tidak masak, Allah menggerakkan hati pemuda itu untuk membeli, untuk menghantarkan tempe kepada ahli keluarganya berada di luar negara. Itulah ukuran-ukuran yang berkenaan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ini kita perlu memberikan sangka baik kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis yang ke-56, 57 dan 58 yang tersebut merangkan bahawa sakaratul maut, hadis-hadis yang telah kita kongsikan minggu lepas adalah satu keadaan yang mana tetap akan ditempuh. Sakaratul maut itu akan ditempuh oleh seseorang apabila sampai ajalnya yang telah ditentukan. Sebagaimana kita perlu sematkan di dalam diri kita, pemikiran kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya kematian itu Allah tidak mengkedepankan dan mengakhirkan walaupun satu saat. Allah memberikan kehidupan seseorang itu 55 tahun. Genaplah 55 tahun Allah set itu, maka meninggallah dia dengan apa cara sekalipun. Itu adalah yang akan ditempuh oleh setiap manusia yang hidup. Dengan berbagai cara yang berat, sukar atau yang mudah dan senang. Dan kematian ini akan dihadapi sama ada mudah, sukar, senang, tenang dan sebagainya. Walaupun demikian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, keadaan sakaratul maut tidaklah menandakan bahawasanya baik ataupun tidak baik nasib seseorang selepas matinya. Kerana dari maksud hadis-hadis yang tersebut dapat kita difahami bahawa susah sukar yang terdapat pada sakaratul maut itu memang ada hikmahnya. Ada hikmahnya, sama ada sukar ataupun senang, ada hikmahnya. Iaitu boleh dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala hendak membersihkan kesalahan. Mungkin dia berlaku kesukaran untuk sakaratul maut, mungkin Allah memberikan membersihkan kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukan oleh seseorang itu, hendak menggandakan pahalanya. Demikian juga hendak menggandakan pahalanya dan meningkatkan darjatnya. Itu adalah antara penafsiran tentang hikmahnya yang dihadapi oleh sakaratul maut. Ada ingin Allah membersihkan dosanya, Allah ingin menggandakan pahalanya, dan seterusnya Allah ingin meningkatkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian tersebut. Oleh itu tidaklah benar sekiranya orang mengatakan bahawasanya sakaratul maut itu menandakan kemurkaan Allah. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Yang dilanggar, kereta yang jatuh, kapal terbang, contohnya kita nampak di mata kita itu adalah tidak baik, tetapi di sisi Allah adalah itulah yang terbaik. Allah lah yang memberikan hikmah, ganjaran dan meningkatkan darjat seseorang hamba itu dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita ingat kembali hadis Aisyah, sebab itulah Aisyah berkata, aku tidak merasa iri hati kepada seseorang dengan sebab senang keadaan ia mengalami sakaratul maut, setelah aku melihat Rasulullah sendiri mengalami sakaratul maut, keadaannya yang sukar. Itu adalah perkongsian hadis kita pada hari ini tentang sakaratul maut. Dan seterusnya kita ingin menghuraikan sedikit berkenaan dengan keadaan-keadaan sakaratul maut yang dialami oleh yang akan dialami oleh seorang. Ini seterusnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula, apabila seorang mukmin masih menanggung sedikit dari dosa-dosa yang tidak dihapuskan, sekiranya seseorang itu ada dosa yang tidak dihapuskan oleh amalan baiknya, Allah menjadikan menderita susah sukar sakaratul maut supaya ia dengan penderitaan yang demikian itu dapat mencapai tingkatan martabatnya dalam syurga. Itu pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sekiranya seseorang Muslim itu ada dosa dan Allah sedikit berlaku kesukaran sakaratul maut, Allah ingin mengangkatkan martabatnya dan meletakkannya di syurga. Dan adapun orang yang kafir, kata Umar, adapun orang kafir pula apabila ia melakukan sesuatu perkara yang baik. Orang kafir ini melakukan suatu perkara yang baik, bersedekah, menolong orang Islam, bukan Islam, membuat kebajikan, maka Tuhan memudahkan dia menghadapi sakaratul maut. Sekiranya Allah memudahkan seorang bukan Muslim itu dalam sakaratul maut supaya ia dapat menerima balasan baiknya di dunia. Sekiranya Allah ingin memberikan sedemikian, dia bersedekah, Allah ingin memberikan dia kesenangan di dunia, Allah mempermudahkan kematiannya. Kemudian ia akan terus ke neraka pada hari akhirat kelak. Itu adalah kata Sayyidina Umar
Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah gambaran-gambaran ataupun huraian-huraian berkenaan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut sama ada sukar ataupun senang. Antaranya Allah ingin mengangkat martabat seseorang itu terus ke syurga. Allah ingin menghapuskan kesalahan dan dosanya. Allah ingin meningkatkan ganjaran pahala kepadanya. Itu adalah jenis-jenis sakaratul maut. Dan ulama menghuraikan bahawasanya Tuhan menjadikan nabi-nabi ini dan wali-wali ini menderita susah, sukar, sakaratul maut. Ini huraian daripada alim ulama menceritakan adanya orang alim, para nabi berlaku kesukaran sakaratul maut. Bukannya banyak dosa dan sebagainya, hanya untuk menambahkan. Allah menguji mereka ini untuk menambahkan ketinggian darjat mereka, untuk meninggikan darjat seseorang itu nabi ataupun para wali, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah. Masih sekuat lagi kuat kita taat kepada Allah, lagi banyak ujian yang akan kita hadapi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila sukarnya sakaratul maut ini, ia menjadi penghapus dosa, kafarah ataupun balasan seksa terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Itu adalah huraian-huraian para ulama. Dan pada tiap-tiap seseorang dalam menghadapi sakaratul maut dikehendaki mengingati Allah bersungguh-sungguh. Dalam keadaan kita sakaratul maut itu, perlunya kita bersangka baik kepada Allah, perlunya kita mengingati kepada Allah serta berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepadanya semasa ia mengalami penderitaan tersebut. Hanya Allah sahaja yang mampu mengubah sesuatu. Kun fayakun. Allah boleh menyukarkan, Allah boleh menyenangkan. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang 59 dan 60 pula menerangkan berkenaan dengan bahawasanya perasaan takut kepada kemurkaan Allah dan perasaan mengharap rahmat Allah apabila berada dalam hati seseorang, terutamanya semasa seseorang itu dalam keadaan hampir menemui ajalnya, tetap mendapat penghargaan yang tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah su'ul khatimah yang paling penting dalam kehidupan kita, ialah kita bersangka baik kepada Allah dan kita mohon harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir kita bergantung kepada Allah, bukannya kepada manusia, bukannya kepada makhluk, bukannya kepada harta, bukannya kepada pangkat, nama keturunan kita. Itu adalah detik yang terakhir mendapat ganjaran Allah. Allah ingin melihat husnul khatimah kita itu dengan cara yang iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun demikian, tiap-tiap seorang dalam masa yang masih sihat dan bertenaga menjalankan tugasnya, tentu mengambil berat mengisi jiwanya dengan perasaan gerun gentar terhadap kemurkaan Allah, supaya ia tidak terdorong mencuai suruhannya, melanggarkan segala larangannya. Apabila masa kita sihat ini, kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah, bekerja, mengisi jiwa kita dengan perasaan gerun kepada Allah. Antaranya membaca Al-Quran. Apabila membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi lembut. Mendengar hadis Nabi SAW, hati kita akan lembut. Untuk mudahnya kita percaya dan mudahnya kita melantunkan syahadah kita ketika kita hampir sakaratul maut. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebaliknya semasa ia terlantar menghadapi sakaratul maut. Ini apabila seorang itu terlantar sedang menghadapi sakaratul maut, hendaklah ia menumpukan harapannya kepada Allah yang melimpah rahmatnya. Kita perlu ingatkan orang yang hampir meninggal itu tentang rahmat Allah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang hampir kepada kematian itu la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah di telinga orang yang hampir sakaratul maut dan ingatkan kepadanya bahawasanya harapan dan rahmat Allah itu sangat kuat. Sebagaimana dalam Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Seterusnya muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah penderitaan ruh seorang apabila hendak meninggalkan jasadnya. Itu adalah penderitaan-penderitaan yang akan dilalui oleh seseorang apabila ruh
yang akan keluar daripada jasadnya. Tentang jasad pula, kalau ia tidak dibersihkan oleh tuannya dari kekotoran maksiat. Jasad ini perlu dibersihkan daripada kekotoran. Kita ini kalau kotoran di jasad kita, kita dapat melihat. Tetapi kekotoran di dalam diri kita, rohani kita, kita tidak dapat melihat. Adanya iri hati, sombong, takabur dengan kekayaan, kekuasaan, keturunan, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Kalau ia tidak dibersihkan oleh tuannya dari kekotoran maksiat, maka ia akan menderita. Sebagaimana yang telah diterangkan pada akhir bab yang keempat. Ia akan menderita sakaratul maut apabila ia tidak memberikan haknya kepada manusia. Dalam hadis Nabi, faman lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sekiranya kita tidak berterima kasih kepada manusia, itu bermakna kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hati kecil seseorang itu akan menderita, tempelak dan ditengking herdik oleh malaikat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang berikut. Dan kita melihat bagaimanakah keadaan-keadaan yang digambarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya sakaratul maut yang akan kita kongsikan. Marilah kita mendengar bersama rangkap-rangkap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sakaratul maut. Yang diriwayatkan dari Al-Barra. Adil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar fantahayna ila qabri walamma yulhid فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه الملائكة من السماء بيض وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي. في رواية الميت يحضر الملائكة فإذا كان رجل صالحا قالوا اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ويأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يديه طرفة عين حتى يأخذوها فَيَجْعَلُهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنُ وَفِي ذَلِكَ الْحُنُوطِ. Itu adalah rangkap-rangkap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang bagaimana seseorang itu melalui sakaratul maut. Dan kita melihat apakah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Barra. Kata Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Al-Barra bin Azib, katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kami telah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Barra dan Azib telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar. Rasulullah dan para sahabat mengiringi jenazah kaum Ansar. Lalu kami sampai di tanah perkuburan yang disediakan, lahat sudah disediakan, tanah perkuburan telah digali untuk sedia untuk meletakkan jenazah. Kami sampai di kuburnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk. Bila sampai di perkuburan itu, lalu sallallahu alaihi wasallam duduk, lalu kami duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu. Jenazah diletakkan, Nabi duduk dan semua para sahabat duduk terus membisu diam. Manakala baginda sallallahu alaihi wasallam pula mencucuk-cucuk tanah dengan seranting kayu yang ada di tangannya. Rasulullah mencucuk-cucuk.
Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya lalu bersabda. Nabi cucuk-cucuk lalu Nabi mengangkat kepalanya. Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur, kata Nabi. Farafa'a ra'sahu faqala ista'idhu billah min azabil qabr. Nabi angkat kepala, Nabi berdoa, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Azab kubur ini yang perlu dilalui oleh setiap manusia yang bernyawa. Lalu diulangi sabdanya itu 2 atau 3 kali. Nabi mengulang-ulang ista'idz billahi minal azabil qabr 2 dan ketiga kali. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya hamba Allah yang mukmin, kata Nabi, sekiranya hamba Allah yang mukmin ketika hendak mati, apabila ia berada dalam keadaan terputusnya dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, bila matinya terputuslah hubungannya dengan dunia, maka turunlah kepadanya malaikat dari langit. Akan turun malaikat dari langit, putih berseri muka mereka, seolah-olah seperti matahari, dengan membawa kain kafan bersama mereka dari kain-kain kafan syurga. Itulah gambaran-gambaran orang yang beriman yang akan diuruskan oleh para malaikat. Mereka dari kain syurga, yakni hunud. Dari hunud ini adalah iaitu serbuk campuran dari benda-benda haram yang ditabur kepada mayit semasa dikafankan. Hunud ialah satu serbuk pewangi ataupun serbuk yang memberikan satu bauan yang sedap dari yang ada di syurga, seperti berada di syurga, sehingga mereka duduk jarak daripada sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat al-maut alaihi salam, lalu duduk di sisi kepalanya, dan datang malaikat maut akan duduk di sisinya, menyeru dengan berkata, wahai jiwa yang baik. Ini bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh. Malaikat menyantuni mereka semasa sakaratul maut. Wahai jiwa yang baik, keluarlah dari dan pada satu riwayat yang lain disebut orang yang hendak mati dihadiri sangat nazaknya oleh malaikat, maka sekiranya orang itu seorang yang saleh, berkatalah malaikat, keluarlah engkau menuju ke tempat keampunan. Adanya malaikat mengatakan menuju keampunan, adanya malaikat mengatakan wahai jiwa yang baik. Itu adalah sapaan malaikat kepada orang yang saleh yang hampir sakaratul maut. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian ruh orang yang keluar mengalir seperti mengalirnya setitik air dari muka bekas. Sekiranya orang itu orang yang saleh, ruh yang keluar daripada badannya seperti setitik air dari mulut bekas air yang terbuat daripada kulit kambing. Ini gambaran-gambaran yang disebut dalam hadis, seperti air yang keluar, bekas air yang diperbuat daripada kulit kambing, kita menuangkan air itu keluar. Itulah gambaran-gambaran tentang keluarnya roh daripada badan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat al-maut mengambilnya. Malaikat maut akan mengambil rohnya, maka apabila ia mengambilnya, malaikat itu ditugaskan untuk tidak membiarkannya di tangan malaikat maut. Malaikat mengambil, lalu sekelip mata pun lalu mereka mengambilnya, kemudian mereka meletakkannya dalam keadaan dalam kain kafan dan hunud yang tersebut. Kain kafan, kalau kita perasan, kain kafan itu kita akan meletakkan bau-bauan. Itu adalah bauan-bauan itu dinamakan dalam bahasa Arab hunud, iaitu serbuk-serbuk yang berbau. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila dan keluar pula dari ruh itu bau harum seperti seharum kasturi yang terdapat di atas muka bumi ini. Ruh orang yang saleh akan berbau harum, seharum-harumnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian mereka membawanya naik ke langit, membawa ruh itu naik ke langit, maka mereka tidak melaluinya semasa membawanya. Mana-mana kumpulan malaikat, melainkan kumpulan malaikat itu berkata,
Malaikat yang membawa itu akan berkata, ruh yang baik, ini ruh siapa? Malaikat lain akan bertanya, ini ruh siapa? Mereka menjawab, ruh si anu, si anak, si anu. Mereka akan mengucapkan nama si mati dan nama kepada nama ayahnya. Sebab itulah dalam Islam kita disarankan meletakkan nama-nama yang baik. Diwajibkan meletakkan nama-nama yang baik kepada anak kita. Kerana akan dipanggil oleh para malaikat esok. Apabila berlaku kematian, apabila berlaku membawa roh, malaikat membawa roh, malaikat akan bertanya, ini roh siapa? Anak siapa? Dengan menyebutkan sebaik-baik namanya yang biasa mereka menamakannya dengan nama-nama yang di dunia. Dia sebut nama kita sebagaimana nama yang ayah kita bagi. Dia tak sebut dah nama Din dan Mat. Dia tak panggil dia. Dia sebut nama betul Ahmad, Ali dan sebagainya. Demikian halnya. Sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit yang pertama. Membawa roh itu sampai ke langit yang pertama. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya. Lalu para malaikat yang membawa roh tersebut meminta untuk membuka pintu langit yang pertama untuk membawa roh tersebut. Lalu dibukakan pintu untuk mereka. Kemudian malaikat-malaikat yang berkedudukan istimewa di sisi Tuhan dari penduduk tiap-tiap langit menghantar roh itu beramai-ramai hingga ke langit yang berikutnya. Lalu malaikat-malaikat lain pun mengiringi roh yang baik ini ke langit yang seterusnya. Sehingga mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat yang ditugaskan untuk itu, simpanlah suratan amal hamba-Ku ini di dalam Illiyin. Apakah maksud Illiyin? Illiyin ialah tempat simpanan surah amal orang-orang yang berbakti. Di akhirat itu adanya tempat simpanan khas suratan amal jariah kita, manusia kita bersedekah, kita berkebajikan, kita membantu orang, bersangka baik dengan orang, memudahkan urusan orang lain, semuanya tercatat di dalam suratan amal kita. Dibawa bersama dengan roh kita. Allah akan simpan surat amal orang-orang yang berbakti itu di tempat dinamakan Illiyin. Kalau kita di pejabat, tempat simpanan stor. Dan simpanan stor Allah Subhanahu Wa Taala ni dinamakan Illiyin. Dan dibawa dia balik ke bumi. Kerana sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari bumi dan ke bumi juga aku kembalikan mereka. Serta dari bumi pula aku keluarkan mereka sekali lagi. Itulah huraiannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dan Nabi pun berkata lagi, dan sesungguhnya orang yang kafir. Qala wa innal abdal kafir. Ini ruh orang yang kafir. Tadi ruh orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah memberikan layanan yang baik, memberikan ucapan-ucapan, sapaan-sapaan yang baik. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, hati yang tenang dan sapaan-sapaan yang mulia pada mereka. Dan hadis yang seterusnya menceritakan kepada kita tentang ruh wa innal abdal kafir. Yang ini hamba Allah yang kafir, yakni yang tidak beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh fayajlisuna minhu muddal basar ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي. وفي رواية فإذا كان رجل السوء قالوا اخرجي إلى سقط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده وينتزعها كما ينتزع السفول من الصفوف والصفوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Dan sesungguhnya orang yang kafir ketika hendak mati, ni keadaan orang yang kafir hendak meninggal dunia apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat. Ini keadaan sakaratul maut orang kafir. Akan turunlah kepadanya malaikat dari langit. Apabila hampirnya mati seorang kafir itu, akan turunnya malaikat daripada langit. Hitam muka mereka, hitam muka para malaikat yang akan menguruskan ruh orang yang kafir dengan membawa kain kasar. Malaikat membawa kain kasar seperti kain yang paling murah ataupun kain yang paling kasar, lalu mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Malaikat duduk jauh sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat al-maut lalu duduk di sisi kepalanya. Malaikat maut akan duduk di sisi kepala seorang yang sedang hampir sakaratul maut itu, sambil menyeru dengan berkata, malaikat menyapa orang yang kafir itu, hai jiwa yang jahat. Itu adalah sapaan para malaikat. Keluarlah. Pada satu riwayat ada sebut, maka bila orang itu orang jahat, maka berkatalah malaikat, keluarlah engkau. Itu adalah ungkapan malaikat, adakah hai jiwa yang jahat ataupun keluarlah engkau. Itu adalah arahan ataupun sapaan para malaikat kepada roh orang yang jahat menuju ke tempat kebencian dan kemurkaan Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam lagi kemudian roh itu berselerak di merata jasadnya kerana takut hendak keluar. Berselerak di dalam jasadnya, takut hendak keluar. Lalu disantap rohnya itu keluar oleh malaikat sebagaimana sebatang besi pembakar daging disentap dari segumpal bulu yang basah. Itu adalah perumpamaan roh orang yang kafir, orang yang jahat ini, dia berselerak di dalam badannya lalu disentap oleh para malaikat seperti perumpamaan sebatang besi pembakar daging disentap dari segumpal bulu yang basah. Maksudnya tersiat. Malaikat maut pun mengambilnya, maka apabila mereka mengambilnya, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk itu tidak membiarkannya di tangan mereka, di tangan malaikat maut walaupun sekelip mata pun, sehingga mereka meletakkannya dalam kain kasar yang tersebut. Lalu malaikat ambil meletakkan dalam kain, dan keluar pula dari roh itu bau yang busuk seperti sebusuk-busuk bau bangkai yang ada di atas muka bumi. Dan itulah gambaran-gambaran bahawasanya sakaratul maut bagi orang yang kafir sangat dahsyat, seperti dikeluarkan besi dari sentap rohnya itu oleh malaikat sebagaimana batang besi pembakar daging. Besi pembakar daging disentap dari segumpal bulu yang basah. Maksudnya tersiap. Dia punya rohnya itu keluar. Kerana takut nak keluar, malaikat terpaksa tarik keluar roh orang kafir, dan dia berbau busuk, sebusuk-busuknya bau bangkai yang ada di atas muka bumi ini. Itu adalah gambaran-gambaran yang berlaku kepada sakaratul maut orang yang bukan Islam. Kemudian mereka membawanya naik ke langit. Lalu malaikat membawa roh tersebut naik ke langit, maka mereka tidak melaluinya semasa membawanya mana-mana kumpulan malaikat. Kumpulan malaikat itu berkata, roh yang jahat itu rupa roh siapa? Malaikat sering bertanya, walaupun roh itu roh baik, malaikat tetap bertanya walaupun roh itu roh jahat. Roh yang jahat ini roh siapa? Itu malaikat bertanya. Mereka menjawab, mereka yang membawanya menjawab, roh si anu, anak si anu. Malaikat tetap menjawab menggunakan nama-nama yang telah diberikan ketika semasa di dunia, dan menyebutkan seburuk-buruk namanya yang biasa dipanggil dengan nama-nama itu di dunia. Demikianlah halnya sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawa ke langit yang pertama. Setelah itu mereka minta dibukakan pintu langit untuknya, tetapi tidak dibukakan baginya. Roh yang jahat, roh yang orang kafir ini, mereka tidak membukanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 40 surah Al-A'raf. Ini cerita yang diriwayatkan oleh Jabir. Ayat 40 yang berbunyi, wala tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil qiyam. Apa yang bermaksud?
tidak sesekali aku dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga hingga unta masuk di lubang jarum. Itulah masuk perumpamaan surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, dan di sini adanya hadis qudsi yang bermaksud Nabi mengucapkan perkataan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itu dinamakan hadis al-qudsi. Apa kata Nabi? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, simpanlah suratan amal jahatnya dan sijin, tempat simpanannya surat amal jahat orang-orang yang berdosa. Illiyin bagi simpanan suratan amal baik. Sijin adalah tempat simpanan suratan amal orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua nama tempat simpanan suratan amal bagi kedua-dua tersebut, yang diletaknya di bumi yang terkebawah sekali, lalu dicampakkan ruhnya ke situ, dicampakkan bersamanya ruhnya ke situ. Itu adalah dua gambaran sakaratul maut yang dialami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, para nabi, para salih, para siddiqin, para salihin. Dan yang keduanya dialami oleh orang yang kafir, iaitu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat sebagai rumusannya, amal perbuatan kita di dunia ini menentukan sama ada kita ini sama ada su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Dan kita perlunya bersangka baik kepada Allah, dan di pengakhiran kehidupan kita, kita perlu mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir hayat kita. Dan apa yang penting di sini ialah kita perlu sematkan kepercayaan kita bahawasanya adanya hari akhirat, adanya berimannya kita kepada hari akhirat, berimannya kita kepada para malaikat, dan adanya suratan amal baik, suratan amal jahat. Tempat simpanan amal yang baik dinamakan illiyin, dan tempat simpanan amal yang buruk dinamakan sijin. Itu adalah nama-nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang menceritakan berkenaan dengan berimannya hari akhirat. Dan tajuk yang seterusnya kita akan berkongsi di dalam siri-siri yang akan datang berkenaan dengan keadaan seseorang itu di dalam kubur. Sebelum ini kita menceritakan berkenaan kita tentang roh, bagaimana seorang itu, bagaimana malaikat mencabut roh orang-orang yang beriman, mencabut roh orang-orang yang kafir, bagaimana seseorang itu hampir sakaratul maut. Sekiranya seorang itu hampir sakaratul maut dengan keadaan yang sukar, tidak bermakna iaitu su'ul khatimah. Kerana di sana hikmahnya Allah ingin mengangkatkan darjatnya, Allah ingin menambahkan pahalanya, Allah ingin memberikan kedudukannya di akhirat kelak yang tempat yang baik. Begitu juga dengan orang yang tidak berlaku kesukaran di dalam sakaratul maut, tidak semestinya dia itu orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, Sidina Umar kata orang kafir itu mudah sakaratul mautnya kerana dia memberikan sumbangan sedekah di dunia, dan selepasnya habisnya rohnya itu ditarik, maka ia terus ke neraka. Dan penderitaan sakaratul maut bagi orang saleh, orang mukmin, orang yang taat kepada Allah ini, Allah ingin memberikan pahala kepadanya dan meningkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita berkongsi sedikit sebanyak berkenaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat dan hari akhirat, dengan ahli keluarga kita, para sahabat kita, kerana itu adalah makanan kepada rohani kita, kepada minda kita. Makanan jasad kita ialah makanan yang kita makan, nasi, roti, air dan sebagainya.
dan makanan rohani kita antaranya ialah kefahaman-kefahaman kita tentang ketaatan kepada Allah, kepercayaan kepada para malaikat, kepada para rasul, membaca Al-Quran, zikir, dan kita berdiskusi tentang hari akhirat dan mengambil rujukan ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberkati oleh Allah dan kita bertemu di dalam siri yang seterusnya, iaitu satu siri yang menarik, keadaan seseorang di dalam kubur. Bagaimanakah kita ingin menuju ke alam kubur, bagaimana keadaan kita yang akan diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum ini saya menceritakan bagaimana seorang itu melalui sakaratul maut, dan yang keduanya bagaimana dicabutnya roh orang yang beriman dan orang kafir. Dan siri akan datang kita akan bincangkan, kongsikan keadaan seseorang di dalam alam kubur. Yang mana alam kubur merupakan satu alam, satu keadaan yang mana tidak ada yang berharga kecuali beberapa perkara, antaranya sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, al-ilmu yantafi'u bih, waladun salih yad'u lah. Antara perkara-perkara yang membantu kita dalam kubur esok adalah perkara-perkara tersebut, dan kita akan kongsikannya pada siri-siri akan datang. Dengan sekian saja daripada saya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam.